Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina bi futuhil 'arifin bika. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun wa a'udzu nafsi billahil 'aliyyil 'azim. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billah. Wa ba'du. Qala Syekh Musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Baca bismillahirrahmanirrahim. وهذه ست صفات الأولى نفسية والخمسة بعدها سلبية. Itu kan? Kalau ulang balik tak apa, sambatan ni patutnya apa duk pondok apa kan. Sekali lagi baca tadi wahiyar. Fa mimma yajibu li maulana jalla wa azza 20 sifatan wa hiya al-wujud wal qidam wal baqa'u wa mukhalafatuhu ta'ala lil hawadisi وقيامه تعالى بنفسه أي لا يفتقر إلى محل ولا مخصص والوحدانية أي لا ثاني له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. وهذه ست صفات الأولى نفسية وهي الوجود والخمسة بعدها سلبية. Syukur kita mula sekali kita nikmat Allah Ta'ala beri kat kita dengan limpah kurnia dia semata-mata masih memberikan kelangsungan hayat pada kita hingga ke saat ni. Boleh kita bangun pagi ni daripada tidur kita, dialah yang membangunkan kita, dialah yang menghidupkan kita selepas dimatikan kita. Itu yang diajar oleh Nabi SAW. Doa ni akidah kita duk bicara apa dia. Alhamdulillah, dia yang ahyani ba'dama amatani. Dialah yang menghidupkan kita, dialah yang menghidupkan aku selepas dialah mematikan aku dengan ditidurkan aku ni. Wa ilaihin nusyur, dan kepada dialah kita semua akan dibalikkan. Syukur kita juga dapat Islam, iman. Sejak dapat Islam, sejak lahir lagi melalui mak ayah kita, alhamdulillah. Syukur lagi diberikan kepada kita satu kemudahan taat dengan dibesarkan kita dalam prasarana keluarga, masyarakat yang memudahkan kita untuk taat, jauhkan maksiat. Alhamdulillah. Diberi lagi nikmat keinginan, kehendak untuk nak kenal dan nak faham perjalanan agama ni supaya benar-benar hidup beragama. Alhamdulillah. Dia lagi kefahaman, keinginan, kehendak untuk nak belajar agama, khasnya dalam bab nak kenal Allah Ta'ala. Macam mana nak boleh zikir ke Allah Ta'ala sentiasa, macam mana nak hidupkan hati sanubari dengan Allah Ta'ala, macam mana nak iman pada Allah Ta'ala, apa kaifiat iman yang ada, macam mana nak dapat kaifiat iman yang kita minta
jalan-jalan orang-orang yang siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Dapat iman mengikut perjalanan para nabi ataupun pewaris nabi, batu siddiqin, syuhada dan salihin, dan siapa yang sentiasa duduk berkawan dan bersahabat dengan mereka. Alhamdulillah diberi pada kita pula nikmat boleh bertemu dengan orang-orang yang boleh menunjukkan kita kepada jalan yang sebenar, yang dengan sebab mereka itu dapat kita capai maksud hidup kita untuk kenal Allah, untuk menzahirkan setiap masa sebagai seorang makhluk, seorang manusia yang sentiasa berhajat kepada rahmat Allah, berhajat pada rahmat Allah, berhajat pada rahmat Allah Ta'ala, yang tiada apa yang ada pada kita ni melainkan semua limpah kurnia daripada Allah. Syukur kita dapat bertemu dengan orang yang boleh hajar kita dengan akidah macam ni. Syukur diberi pada kita kesihatan, kelapangan masa, dapat kita keupayaan boleh hadir jemaah subuh pagi ni. InsyaAllah kita nak sambung bacaan daripada kitab Matan Ummul Barahin. Jadi sekali lalunya kita dah bicara malam tadi 20 sifat yang wajib kita belajar. Ringkasnya 13 ni ataupun 20 ni tak ada khilaf apa pun dari segi apa yang sepatutnya pada Allah Ta'ala. Cuma khilaf dari sudut nak dikira asin ataupun tidak. Imam Hasan Syari walaupun disebut 13, tapi masa yang sama dia tak menafikan 7 lagi yang atas nama sifat maknawiyah itu. Nanti jumpalah, kita tengok munasabah cerita nanti, kita cerita itu. Jadi kita dah lalu, yang kita dah baca semalam 6 lah. Wujud, qidam, baqa, mukhalafah lil hawadis, qiyam bi nafsi, dengan makna la yaftaqiru ila mahallin wala mukhassisin, dan wahdaniyah. Dan wahdaniyah ni bukan saja wahdaniyah bab zat, tapi wahdaniyah bab sifat, wahdaniyah bab af'al. Selalu saya sebut kalau ajar kita ni sebagai ulama, tambah satu lagi wahdaniyah bab asar, satu lagi Allahumma salli wa sallim. Bahkan bab wahdaniyah ni bab zat, bukan saja bab zat umum zat, bahkan ada huraian dia bab zat, ada bab zat yang macam mana nak tauhid Allah Ta'ala zat sampai menafikan ta'addud yang dipanggil kam muttasil, boleh menafi ta'addud kam munfasil. Ada istilah panjang umum jumpa. Begitu juga bab zat menafikan kam, menafikan berbilang, muttasil kam munfasil pada sifat pula. Begitu juga bila sebut af'al, ada kam muttasil kam munfasil pada af'al pula. Itu antara yang masyhur dibahas, yang insya-Allah ke depan kita tengok memang dia akan ada sedikit pendetilan di situ, insya-Allah. Jadi apa yang kita nak sambung pagi ni dengan nisbah kita baca matan dan bahas pun matan. Kata dia fahadhi situ sifatin. Ni ada 6 dah sifat. Sebut dengan tertib tu, tertib ni taklah menunjukkan tertib waqi'i, tertib hakiki. Bahkan tertib ni dipanggil tertib akli ataupun tertib zikri. Tertib, faham tertib? Apa tertib? Susun. Wujud, qidam, mukhalafah lil hawadis. Susunan ni bukan susunan hakiki. Maksudnya Allah ni wujud dulu, lepas tu qidam pula, lepas tu baqa pula, kan? Subhanallah. Begitu juga nanti dia akan sebut dengan bahasa summa yajibu lahu ta'ala sittu sab'u sifatin tusamma sifatil ma'ani. Dia datang dengan summa, kemudian after that, selepas itu, maksudnya belajar 6 dulu, lepas tu yang ke-7, yang ke-8, lepas tu disebut dengan summa tu, dengan selepas itu tu, dia bukan menunjukkan tertib hakiki. Maksudnya bukan susunan inilah realiti sifat Allah Ta'ala mengikut susunannya, bukan maksudnya tu. Tertib tu dipanggil tertib
akli. Maksud tertib akli ini dia susunan dalam bentuk munasabah, sequence berfikir. Itu kau punya putih. Sequence berfikir, faham? Mula nak bicara Tuhan, nak bicara apa dulu? Allah Ta'ala dulu. Bengap ke apa? Nak bicara apa dulu? Bicara dia ada tak ada dulu. Dah dia ada, macam mana dia ada? Itu yang kidam dulu. Dah dia ada pula, mati ke dia ni? Subhanallah, baqa dulu. Kan dia mengajar mengikut sequence. Sequence ni munasabah. What we supposed to talk first, to discuss first, kan? Betul. Nak kahwin takkan tiba-tiba sembang nakkan anak kita, nak anak berapa? Kahwin tiba anak berapa? Anak pertama tu nak pergi tahfiz ke kalau duduk pondok? Awak bengap gitu. Ikut sequence lah. Nak kahwin apa? Hanya lu bapak dia. Ada. Oh, nanti tak apalah. Saya hantar awak pihak daripada saya pergi ke rumah lah, maklumkan kami nak datang. Saya datang tu tak tahulah. Bagilah sequence, tiba-tiba sembang-sembang. Kira anak berapa, anak pertama masuk sekolah apa? Bengap nama tu kan ni. Apa bengap macam ni? Tiba-tiba cerita Allah Ta'ala ni. Cerita hak munasabah dulu kan. Satu kita bicara sifat 20 ni mengikut disiplin ulama' dah susun kita ni. Oh memang dia susun hak betul-betul realiti yang sepatutnya kena bicara apa dia. Cuma atas tertib mana nak boleh sebut semua sekali, mesti kena ada susun. Tertib tu bukan dipanggil tertib hakiki, bukan tertibil hakiki, bukan tertib hakiki. Ataupun tertib waqi'i, bukan tertib yang realiti. Macam ni lah susunan dia kan. Tertib ni tak dapat tidak daripada dia. Pasal mana nak boleh sebut semua sekali. Tertib ni dipanggil tertib zikri. Kenapa aku tak ada? Lain kali saya tanya tak kerti, saya sepak kan. Pasal apa saya sebut banyak kali kan. Pasal penting tu. Pasal nak penting, pasal dia disiplin ilmu nak memaham kan. Mula-mula nak belajar Iqra' 6 ke Iqra' 1 dulu? Kenapa? Jawab. Tertib akli. Tertib nisbi, itu pun bahasa-bahasa dia lah. Tertib akli, tertib mengikut sequence berfikir, tertib akli. Ada tertib takrib, tertib Allahumma salli wa sallim ala tertib nisbi, tertib mengikut nisbah. Maksudnya apa yang sepatutnya dulu. Ataupun tertib adi, tertib berdasarkan faktor adat. Kalau nak duduk macam mana? Bengkok kaki dulu, takkan tiba-tiba bersila. Duduk diri tu, kelepau, jatuh punggung dulu, patah pinggang. Patah tu dalam belakang. Apa dia? Bengkok kaki dulu. Waktu takkan nak duduk lantai, duduk pusing. Kan bengkok turun, takkan tiba-tiba lipat dua-dua kaki bersila. Tak faham? Tak faham? Mesti ada tertib adi. Tertib adi. Betul? Buat bangunan takkan tiba-tiba buat atap dulu. Ni kita nak buat atap macam mana ni? Buat atap macam mana? Tapak gajah pun tak buat lagi. Okey, sikitlah sebut-sebut itu. Yang ni pun nak bicara bab ketuhanan, nak bicara apa dulu? Wujud dulu. Kidam dulu. Kan munasabah kan? Dah bicara. Tu yang kita bicara ni 6 ni kata dia. Al-ula nafsiyatun. Yang pertama sekali atas nama pengkelasan sifat. Itulah bahasanya. Pertama dipanggil sifat nafsiyah, wal khamsatu ba'daha. 5 selepas dia kidam, baqa', mukhalafah lil hawadis, qiyam bi nafsi wa daniyah ni dipanggil salbiyatun, dipanggil salbiyah. Kita tengok sikit apa munasabah dipanggil nafsiyah, salbiyah. Bab wujud atas istilah ulama, dia sebut wujud ni pasal apa? Nak menunjukkan wujud zat. Tak dikatakan wujud syai' mesti ainus syai'. Tak dikatakan wujud syai' melainkan ainus syai'. Tak dikatakan wujud syai' mesti zatu syai'. Tak dikatakan ain wujud syai' melainkan zatu syai'. Ngaji kena belajar dengar. Jangan buat tidur sepak lagi.
Saya mengajar macam tu lah. Garang je. Pasal saya sebut tu benda besar. Dia benda penting. Dia ada gagal situ, dia gagal lah faham. Yang tu dia tak faham tu. Sepatutnya boleh faham, tapi tak faham. Pasal apa? Tak dengar apa sepatutnya kena faham. Ngaji ni paling penting attention kepada siapa mengajar. Pasal dia mengajar tu, inilah proses PMP kan. Kita mengajar walaupun otak cerdik, tapi kita tak peduli siapa yang nak our teacher kan. Dia teacher. Jadi mestilah proses teaching tu berlaku kalau kita listen what is the teaching about. Barulah kita boleh terima pelajaran tu. Kalau dia duk ajar, kita duk benda lain. Ini apa yang tak faham? Tak faham. Mesti ambil perhatian apa benda dia sebut, apa istilah. Baru boleh jadi anak murid. Baru boleh mengaji nama dia. Baru boleh belajar. Baru boleh terpelajar. Baru nanti kalau saya tak ngajar pun orang lain boleh ajar ganti sebab saya. Baru satulah Nabi-Nabi, dia ada pewaris Nabi siapa? Sahabat ambil kat Rasulullah macam mana? Kalau disebah baling ni tak ada benda jatuh ke bumi, semua dikutip, semua disambut. Rasulullah ni setiap benda yang Rasulullah sebut ni, para sahabat hafal satu-satu. Innamal a'malu binniyat. Dengar yang tu. Tu dengar nak sebut apa dia? But wujud ni, wujudu syai' adalah ainun syai'. Wujudu syai' adalah nafsu syai'. Wujudu syai' adalah zatu syai'. Ada sesuatu ni, dia adalah diri sesuatu. Itu istilah tu. Ada sesuatu adalah zat sesuatu. Ada sesuatu tu adalah disebut dengan nafsu syai', ain syai'. Nafsu syai', diri satu. Ain syai' pun ain dengan mana diri sesuatu. Wujudu syai', mana zatu syai' adalah zat sesuatu. Depan kita apa? Ini kitab. Kitab ada tak ada? Ada apa? Ada apa? Ada zat kitab ni. Ni diri kitab ni. Zatu syai', ainu syai'. Lagi? Nafsu syai', nafsu syai'. Ada kitab, maksudnya zat kitab, ain kitab, nafsu kitab. Ambil lah bahasa tu. Zatun, mana zat sesuatu, ain sesuatu, nafs sesuatu. Kullu nafs, kan ada nafs, diri. Nafsun takkan tak bisa dengar. Maka sahabat mana Allahumma salli wa sallim. Nafsu. Bahasa Arab nak saja ngaji bahasa Arab, takkan bangun nak ngaji bahasa Arab. Bahasa Arab kalau duduk pondok ni sambil-sambil ngaji bahasa Arab. Memang baca kita Arab pun. Bukan khas pergi ngaji bahasa, tapi dalam tu huraian segala bahasa. Dan belajar tu bukan saja dengan bahasa Arab, tapi huraian daripada bahasa tu dengan maksud bahasa tu apa? Tu lah ngaji pondok. Apa nak sebut? Wujudu syai' adalah ain syai', zatu syai', nafsu syai'. Tak dikatakan kita satu, bila kata ada tu melainkan zat ada. Ni kita ada, kita ada. Ada apa? Ada zat kita, ada ain kita, ada nafsu kita. Cakap Melayu ada diri kita, ada batang tubuh kita. Tu ada bini. Tak ada apa? Tak ada zat bini, tak ada ain bini, tak ada nafsu bini. Nafs, tu bukan nafsu bernafsu tu, bukan. Jangan buat bodoh itu. Nafs mengenai diri. Kalau disebut makhluk ni batang tubuhnya. Boleh. Itu kalau tubuh. Ada duit. Apa maksud ada duit? Ain duit tu. Benda yang nama duit tu. Benda yang nama duit tu lah ain syai', wujud syai'. Jadi kita bicara apa pun, nak bicara apa pun, mesti bicara wujud dulu. Mesti syai' yang kita nak bicara tu dulu lah. Kalau katalah orang kata apa? Dragon. Apa dragon? Naga ada ke? Jadi bahas apa nak cerita naga? Kaki banyak ke, kepala besar ke, keluar api ke? Memang ain dragon ni ada ke? Tambah pula Dragon Ball lah apa itu lagi cerita merepek. Dragon tu dulu. Saya nak ajar prinsipnya, saya nak ajar nafsiyah tu. Al-ula nafsiyatun. Faham nafsiyah apa. Saya nak syarah nak faham enggak tu lah. Betul ke ada naga?
saja kita bahas tu sikit. Naga ni ada. Naga ni menetap apa? Apa definisi naga? Seekor binatang. Macam mana ciri naga? Naga pun tak saya dengar. Ya Allah, budak-budak ni. Binatang badan panjang, bersisik. Mana mereka tahu besar naga ni apa? Badan panjang, sisik. Ikan ada sisik. Mana kita yang chef tu? Ikan keli tak ada sisik. Badan panjang, ular panjang. Apa sebenarnya ciri besar naga? Keluar api. Sebutlah tu. Inilah nak belajar prinsip berfikir. Apa dia? Nak sebut sesuatu mesti ada ciri yang paling besar disebut dulu. Jangan sebut ciri-ciri yang sampingan. Orang Islam apa? Ciri orang Islam apa? Yakin dengan Allah Ta'ala. Itulah Islam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bukan Islam ni apa? Allah Ta'ala. Apa benda kau? Orang Islam ni jadi mufti. Apa benda kau? Orang Islam ni la ilaha illallah dulu. Muhammadur Rasulullah dulu. Sembahyang pun nombor 2. Faham akidah dulu. Bukan maksudnya nak ketepikan sembahyang tu. Bukan. Tapi nak kata the main business, the core business, benda paling besar sekali mesti sebut tu. Naga apa? Tak tahu, tak faham lagi. Tidur ke apa? Naga apa benda besar ni? Keluar api. Ada ke makhluk boleh keluar api ke mulut? Sebelum tu soalan ni, ada ke makhluk yang boleh tahan dengan api? Tahan dengan api. Makhluk apa yang tahan dengan api? Besi pun lebur. Betul? Apa benda yang boleh tahan dengan api? Golibnya, rata-ratanya kena api semua lebur, hancur. Satu azab yang Allah Ta'ala sedia akhirat esok, dia ancam tu api. Saya nak ajar ilmu munasabah, ilmu berfikir. Ilmu tutup guru kita ajar bercara berfikir. Betul ke ada naga ni? Tak ada makhluk yang boleh tahan dengan api tau. Untuk ada ke makhluk yang daripada mulut dia boleh keluar api? Dia tak tahan dengan api tapi dia boleh keluar api. Yang keluar asap ada. Keluar asap banyak. Keluar asap banyak. Tu tempat sejuk pun keluar asap tak? Bukan asap. Dia sebenarnya air yang ada dalam badan kita setelah berlaku proses pernafasan, bila dia keluar tu panas. Dia akan berlaku proses kondensasi apa benda dia tu kan. Jadi molekul air yang halus yang panas tu bila dia kena sejuk dengan udara di luar tu, dia akan nampak molekul-molekul air tu terbentuk satu, nampak macam keluar asap. Boleh? Faham? Tak faham juga tu? Ngaji sains lah. Saya bukan ajar sains. Saya nak ajar apa ni? Keluar api tak ada, keluar asap banyak. Nak berhenti kalau perangai keluar asap ni. Dia nak sihat sambil-sambil. Siapa? Bukan disuruh syarak buat perbuatan keluar asap ni. Patutnya orang beriman keluar mulut dia zikir, bukan keluar asap. Ui sedap. Betul nak kata apa? Betul kan? Orang beriman ni mesti ada ciri beriman. Ciri beriman takkan keluar asap ke mulut. Anda boleh, itu menyambil kan? Menyambil. Apa saya nak cerita ni? Nak cerita naga. Naga ni ada api ke kat mulut? Boleh ada binatang macam tu? Masyhur atas ulama kita, tertua kita, tak ada. Tu pahaman yang beriman dengan naga ni. Pahaman merepet. Pahaman si bacai. Merepet tahun pun tahun naga, tahun babi, tahun naga bila? Ada kan? Ada tahun naga, tahun babi, tahun tikus, tahun anjing, tahun lembu, ular, monyet. Semua tahun binatang je. Semua binatang tak berakal. Apa lah? Sedut kita lah, sedap pelekir orang. Cerita naga sudah. Jadi bila cerita naga maksudnya apa? Zat naga, diri naga. Satu. Mula-mula kalau nak bicara satu mesti bicara zat dia, diri dia, ain dia, nafs dia. Lepas bicara zat, mestilah untuk bicara zat dia. Naga apa? Keluarkan api ke mulut. Dia akan ada sifat.
ada sifat. Setiap bicara zat mesti ada sifat. Kenapa? Sifat, mana ada zat tanpa sifat? Mana ada zat tanpa sifat? Mana ada zat tanpa sifat? Ni apa? Meja. Apa sifat dia? Macam mana kita nak faham meja? Meja mana kita boleh kenal, melainkan ada sifat meja, ada ciri meja, ada fungsi meja, ada sifat yang ada pada dia. Dengan sebab tu kita nama dia meja. Yang ni tak panggil kursi ni. Kalau ada orang duduk pun, oi, apa duduk atas tu? Itu kan kursi. Macam apa? Saya dia meja. Meja. Macam kita duduk atas bantal, mak kita marah duduk atas bantal. Apa? Oh, itu bantal bukan tempat duduk. Pecah bantal. Bantal ni boleh tampung takat 5 kilo, 10 kilo boleh lah. Ni 80 kilo, tambah 120 kilo. Duduk atas bantal. Macam apa dia? Katil pun patah. Tambah bantal. Itu yang bubuh bahasa. Kau duduklah situ, bisui punggung. Nak bagi ajar supaya jangan buat benda yang tak sepatutnya dibuat. Saya nak cerita apa ni? Nak cerita sifat. Nak cerita sifat. Mana ada zat tanpa sifat. Jadi kita bicara ke orang Ta'ala ni, bicara apa dulu? Zat. Khas bicara zat, wujud. Maksudnya wujud apa? Wujud zat. Wujud zat. Wujud ain zat. Wujud nafsu zat. Satulah atas nama dia. Wujud ni bicara apa? Bicara wujud zat lah. Tak dikatakan wujud syai' mesti ainu syai'. Wujud syai' mesti ainu syai'. Wujud syai' adalah nafsu syai'. Wujud syai' adalah diri apa benda yang kita duk bicara tu. Zatu syai'. Wujud syai' adalah zatu syai'. Wujud syai' adalah ainu syai'. Wujud syai' adalah nafsu syai'. Oleh kerana bila sebut wujud tu adalah zat syai', nafsu syai', ain syai', maka itulah dipanggil sifat nafsiyah. Sifat nak menunjukkan diri sesuatu apa yang kita nak bicara. Pasal apa-apa benda kita nak bicara mesti bicara ada, tak ada dia tu. Itu yang naga dia tak ada. Oh, tak ada. Kolek ukis lagu mana pun. Pek je. Khurafat. Ulama kita berbahasa tu, benda-benda yang memang tak ada dia anggap macam ada, padahal tak patut ada dan tak munasabah ada. Bahkan fatur adat pun tak sepatutnya ada. Maka mengada-adakan benda yang tak sepatutnya ada adalah khurafat namanya. Jadi naga ni hayalan khurafat. Tu naga. Cukup saya sebut naga lagi, saya nak cerita dinosaur pula. Cukup. Dinosaur ni memang ada. Panjang nak cerita tak? Kebanyakan ulama kita kata khurafat. Kalau ada lah dinosaur yang semua besar-besar macam tu, tak ada lah manusia atas muka bumi ni, hancur habis lah. Kalau ada macam T-Rex tu seekor je, T-Rex tu kan seekor. Ada King Kong tu seekor je, apa? Takkan seekor King Kong tiba-tiba King Kong seekor jantan aja betina, tak ada. Boleh mana King Kong besar-besar tu. Pula tu dia buat kartun King Kong tu, boleh saiz macam tu, boleh pijak atas bangunan, duduk atas jam. Bohongnya cerita. Makhluk besar tu kalau duduk atas jam tu boboh. Tu cerita khurafat apa ni? Cerita khurafat. Ui. Ada kena sengat labah-labah yang boleh dapat DNA labah-labah. Bengap apa? Teori apa kau pakai? Bagi jadi korang bagi faham. Orang putih pun dia nak bodoh orang kita dengan cerita macam tu je. Apa cerita ni? Selain cerita, nak cerita sesuatu mesti cerita ain zat dulu. Zatu syai' dulu. Ainu syai' dulu. Ainu zat dulu. Jadi bab wujud tu yang dipanggil nafsiyah. Satu atas nama sifat nafsiyah, atas nama. Walaupun nafsiyah sifat, tapi sebenarnya bicara kita adalah zat. Sekali lalu itu. Agak tak faham tanya, kadang agak tak faham nak tanya pun tak apa nak kerti kan. Dengar je lah dulu kan.
Baik. Daripada 20 atas nama 20 atas nama angka yang telah kita bicara, wujud tu saja bicara zat, yang lain semua sifat, memang betul-betul sifat. Macam mana pun atas nama ghalabah nama, wujud pun dipanggil sifat juga. Dia panggil sifat. Sedangkan wujud ni tak ada katakan wujud syai' mesti ain syai', zatu syai'. Dia lah nafsu syai'. Satu ada ulama' dan tutur kita ajar, dia kata sifat 20 ni sebenarnya sifat 19, pasal wujud tu zat, 19 lagi adalah sifat. Satu ada kita belajar kitab lepas pun, dia kata pergi ngajilah ilmu makulat. Ilmu makulat tu ilmu nak kenal makhluk. Dia ada makulat asyarah, satu saja jauhar, yang lain semua arat. Kalau kita belajar sifat 20 ni, satu aja zat, yang lain semua sifat. Zat mesti wahid, sifat kasir. Sifat banyak. Zat, kalau nisbah bicara, tak mungkin zat Tuhan banyak. Tapi sifat yang berbeza-beza yang menunjuk kamalat dia, sifat kasir. Tapi zat wahid. Kalau sebut inna ilahakum la wahid, memang yang wahid zat. Khas kita belajar lagi nanti. Allah kita nak faham wahid, bukan saja wahid zat, tapi wahid sifat, wahid af'al, wahid asar. Tu yang kena mengaji tu. Macam mana nak lagi faham? Macam mana satu sifat? Zat Allah satu zat sifat. Nanti ya. Saja bagi clue ya, hints kan. Apa benda nak belajar tu? Macam tu banyak benda kena belajar. Dan nak belajar tu pula rumusan yang telah disiapkan oleh ulama. Ni dia inti dia. Kalau sebut satu-satu dengan disiplin Quran hadis boleh, tapi mahir ke Quran hadis? Saya petik Quran tadi sebut sambung boleh. Wa yuhadzirullahu nafsah, sambung belakang. Surah mana? Ayat mana? Juzuk mana? Kalau semua bakar-bakar saya petik ya sambung, petik ya sambung, petik ya sambung. Tak apalah. Saya memang boleh petik ada benda dalam kepala, tapi saya tak ingat surah mana, ayat mana. Tapi dah lama dah dengar, terror kan. Orang tak biasa yang patutnya mengaji ni semua hafiz Quran, dah hafiz hadis, petik ya, petik ya, petik ya. Ni baca pun tak kerti. Daripada tu baik bahas apa yang sepatutnya boleh faham. Sikitlah saya sebut-sebut macam tu kan. Tak macam pahaman buat tu awal-awal baca Quran lah, hadis lah, nas. Ulama itu dia bukan, dia ambil pati nas, pati dulu, ibu dulu dia jauh. Ni kita belajar ibu ni. Jadi zat nama tu belajar sifat. Atas nama sifat, wujud pun dipanggil sifat. Saya sebut sekali lalu tadi, agak tak faham tanya. Yang tu yang nak kena dengar, perhati dan cuba belajar faham apa yang dia ajar. Bukan khayal, nak cuba perhati dengar apa benda-benda yang dia ajar. Pasal tak ada benda yang nak dia ajar mesti benda tu penting sebenarnya. Kalau benda tak penting saya nak sebut apa-apa. Dia tak macam ceramah lain itu nak narik perhatian aja kan. Ni ada benda penting yang nak dia faham ni. Ada benda yang inilah asas kita nak faham sesuatu. Baik. Jadi itu nafsiyah, wujud. Kemudian khamsatu ba'daha salbiyah, 5 selepas dia adalah salbiyah. Salbiyah ni dialah satu, apa nak sebut dia adalah satu kumpulan sifat yang tu yang dipanggil salbi. Pasal Allah Ta'ala ni kita atas nama nak ma'rifatullah, kita tak boleh mengenal zat Allah, apa diri zat dia. Macam mana kita kenal makhluk, kenal ni rupa makhluk, bentuk makhluk, ni komponen makhluk kan, ni ciri makhluknya ni, besar dia, saiz dia, bentuk dia, warna dia, mata dia, anggota dia, juzuk dia, perangai dia. Makhluk kita kenal macam tu. Allah tak boleh nak kenal zat dia macam tu. Di atas tak boleh kenal zat, ada sempadan yang sepatutnya kita kena faham. Di atas sabit dah zat dia, tapi zat dia kita tak boleh nak fikir. Dia mesti ada sempadan dan disiplin untuk memahamkan zat dia. Dan dia punya sempadan dia apa? Dia punya apa saya sebut guideline macam tu. Dia punya panduan supaya
kita punya pahaman tu lurus, tak akan bercampur aduk, tak akan kacau, tak jadi haru kepada memahamkan yang salah. Yang ulama dah bahas satu-satu, ini disiplin yang tak dapat tidak, mesti kau kena jaga ni, bahas bab ketuhanan. Jangan ada satu apa pun yang silap dalam bab ketuhanan ni, dan dia punya sepadan tu apa? 5 ni. Qidam, baqa', mukhalafah lil hawadis, qiyam bi nafsi wa daniyah. 5 ni paling besar. Kalau jumpa ke depan pun, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar, kalam, mesti 7 ni di atas syarahan 5 ni. Contoh, saya nak sebut 5 ni, fungsi dia apa? Fungsi dia apa? Kudrat, kuasa. Allah kuasa. Memang kuasa dia. Bila dia kuasa? Qidam kuasa dia. Bila dia kuasa? Kuasa dia baqa'. Bila qidam dan baqa', kuasa dia tak ada, akan ada penambahan, kuasa dia tak akan ada pengurangan. Sedia sempurna kuasa dia. Padana tu. Tu kata kita belajar ni pati. Kita belajar pati. Bukan Allah Ta'ala kuasa, lepas tu dia makin kuasa, lepas tu dia maha berkuasa. Tak. Sepatutnya Allah ni tak payah sebut maha, tak apa. Allah kuasa. Dan faham kuasa mesti kuasa yang perfect. Manusia kuasa, bahasa je majazi. Jumpa depan insya-Allah. Nampaknya macam kuasa, sebenarnya bukan ada kuasa apa-apa. Bahkan kita ni dipinjamkan kuasa, kita rasa macam kita kuasa. Yang tu yang nak bagi tauhid kepada Allah Ta'ala tu. Itu bila kita dipinjamkan kuasa, jangan rasa pemilikan kuasa. Sebenarnya diberi amanah aja kuasa itu. Awak faham? Kita ni pinjam aja. Kita ni ibarat lampu dinding je, kan nasyid ada punya tu kan. Kita hidup, tak? Kita bukan hidup. Dipinjamkan je untuk kita boleh hidup. Dipinjamkan sat je nyawa. Tu nyawa ni kita punya, bukan? Kita tak milik. Apa ni? Pemegang amanah kita, aminullah. Pemegang amanah yang anugerah daripada Allah. Faham? Allah qidam baqa'. Kalau kata kuasa dia, kuasa mutlak, kuasa dia. Mutlak tu apa? Sedia. Tak akan binasa. Qidam baqa'. Dan kuasa dia tentulah mukhalafah dengan kita. Kita kuasa kecil-kecil beranak pandai berlari. Baru beranak pandai berlari. Beranak-beranak pandai bercakap. Beranak-beranak pandai menulis. Beranak-beranak minat awet. Apa je soalan tu? Beranak-beranak boleh apa? Boleh melompat. Boleh pasang rantai kayu tu. Mana boleh? Wujud, qidam, baqa', mukhalafah. Masih mana tak sama langsung makhluk dengan Allah Ta'ala. Ada disiplin dia, sebut ni. Dan makhluk atas prinsip mukhalafah macam mana? Makhluk bila-bila pun kurang, fakir. Makhluk usul dia. Allah ada, makhluk usul dia tak ada. Allah yang bagi ada. Allah yang bagi ada makhluk. Itu asas mengaji tauhid. Asas sangat. Ada orang kata dalam mengaji. Bukan dalam, kau tak bisa mengaji. Satu kau kata dalam. Padahal ni very basic knowledge. Itu tinggi lah ngaji tauhid tu. Ya Allah. Ni ngaji tadika nama dia. Saya baru cerita qidam, baqa', nafsiyah, salbiyah. Baru cerita tadika, bukan cerita PhD yang pelajaran. Ada kata tinggi lah. Kalau yang tu pun tinggi, aku tak tahu lah kau apa pelajaran lagi nak ajar kau. Cuma ada istilah tu yang kita tak bisa dengar. Zat, sifat tu tak bisa dengar lah. Tak bisa dengar. Okey. Jadi panduan nak bagi kenal zat Allah Ta'ala yang kita tak boleh nak mikir, tak boleh kenal macam mana kita kenal makhluk. Mesti qidam, baqa', mukhalafah lil hawadis. Wujud, qidam, baqa', mukhalafah lil hawadis. Betul apa? Qiyam bi nafsi. Mestilah kudrat. Saya nak syarah kudrat tu. Kuasa Allah Ta'ala ni kuasa yang memang berdiri di zat dia, yang dia tak hajat pada sesuatu. Allah Ta'ala dia kuasa yang memang sabit, zat dia kuasa. Dan atas sedia, bukan siapa bagi jadi dia kuasa. Macam mana zat dia sedia, macam tu kuasa dia sedia. Itu qaim min nafsih tu. Lepas tu wahdaniyah, satu. Kuasa yang memang kuasa ni satu lah, Allah. Sebab Allah sifat dia sempurna, sifat dia kuasa.
Yang memang betul-betul kuasa Allah. Makhluk tak ada kuasa. Untuk nampak ada kuasa, nampak ada kuasa. Dengan dia bagi kita nampak ada kuasa, yang tu proses kehidupan kita. Nampak ubat macam ni, burung macam ni, kucing macam ni, lembu macam ni, pokok macam ni, binatang macam ni, pasir macam ni, batu macam ni, simen macam ni, besi macam ni. Dia ada ciri-ciri yang kita nak faham. Tapi sebenarnya yang kuasa siapa? Allah. Makhluk kita sendiri pun ni boleh buat macam-macam ni. La haula wala quwata illa billah. Tu yang nak ngaji tauhid ba'afa'al tu. Khas bicara situ pasal nak faham wadaniyah ni, wadaniyah tahu mana? Mesti wadaniyah dari sudut zat, dari sudut sifat. Selepas sabit zat dan sifat tentu ada af'al. Nak faham af'al macam ni. Depan jumpa insya-Allah. Saya nak ajar prinsip segala sifat yang kita nak faham nanti, apa yang nak nisbahkan kamalat pada Allah Ta'ala ni. Kalau kata dia Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang kita sebut asma husna sekali lalu yang lepas, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, apa saja tu, mesti dia punya kayu ukur syarah dia 5 ni. Mesti mukhalafah. Ar-Rahman yang mukhalafah, Rahim yang mukhalafah, Rahim yang wahdaniyah, Rahman yang wahdaniyah. Mesti Rahman yang kidam, Rahim yang kidam. Mesti. Panjang nak cerita satu tu, kena buka kuliah lain lah tu, ngaji khas asma husna je. Tapi dia punya sepadan dia besar kali ni, 5 CP ni. 5 ni kalau kita sendiri cari tak boleh selesai. Dah dibagi, kita dah ambil formula ni lah. Satu kadang-kadang kita pelik, ada orang ni mula-mula sebut kurang hadis, ni bid'ah. Kita tak pakai ulama bukan maksum. Habis-habis dia kelahi dia pakai usul fiqh. Habis-habis dia kelahi dia pakai dekat tauhid yang kita belajar, Asy'ariyah Maturidiyah. Kelakar kau. Dulu tak nak sangat usul fiqh konon. Habis-habis dia pun pakai usul fiqh. Yang ni Wahabi, bukan Wahabi totok. Wahabi totok tak mau pakai usul fiqh. Tu Wahabi totok. Faham totok. Wahabi bodoh gila babinya. Dia memang nak pakai. Mana boleh usul fiqh? Usul fiqh takkan nak boleh lawan dengan Quran hadis. Quran hadis lah, takkan nak pakai usul fiqh. Kelakar juga. Saja saya sebut. Apa saya nak sebut ni? Nak sebut disiplin tu. Jadi kita nak ambil rumusan ni, ulama dah bagi 5 ni, jangan ada silap. Pasal dia 5 besar. Baik. Dia dah 5 besar ni lah, maka atas nama dia Salbiyah. Apa makna Salbiyah ni? Salbiyah daripada perkataan salbun. Asal mana salbun? Tanggal, buang. Menafi dan menidakkan. Bahasa Melayu jarang pakai salab, maslub, jarang pakai. Zaman saya ada pakai. Dah masuk satu ubat nama dia panau salab. Betul kan? Biasa dengar panau salab kan? Salab tu apa? Buang. Salab tu buang. Ubat buang panau. Budak-budak ni tak tahu nama panau salab. Kalau bayar saya kena tambah orang tua dia saya lagi sebut je panau, beli ubat panau salab tu. Panau salab. Sebut je, saya dulu pun dengar je perkataan salab tu. Bila saya ngaji tauhid, Tok Guru duk ajar. Tok Guru pun tak pernah sebut panau salab tu, saya yang dah sebut. Pasal saya dengar salab tu, saya tak faham dulu salab ni apa. Bila ngaji-ngaji Arab, salbun tanggal, salbun buang, maslubun, salaba yaslubu, salban fahuwa salibun, wa dzaka maslubu. Panau salab. Buang panau punya. Baik. Pasal apa panggil salbiah? Nak buang perkara tak sepatutnya pada Allah Ta'ala. Dia adalah konsep tanzih Allah Ta'ala. Satu kita belajar bab ketuhanan, belajar apa dulu? Subhanallah dulu. Zikir apa dulu? Subhanallah, Alhamdulillah, Allah Akbar. Mana dulu? Subhanallah dulu. 5 salbiah ni adalah prinsip tanzih. Apa dia? Mesti Allah kidam. Apa makna kidam? Tak baharu. Itulah salbun nama ni. Terjemah kidam sedia. Sekali lalu kidam sedia. Baqa kekal. Mukhalafah lil hadis tak serupa. Menyalahi dengan baharu. Qiyam bi nafsi berdiri dengan sendiri.
Wahdaniyah asal. Okey. Apa maksud kidam? Terjemah sedia. Apa makna sedia? Tak baharu. Tak dak awal. Tu. Salbi tu. Dia akan mana tak, mana tak, mana tak. Dia akan menidakkan perkara tak sepatutnya. Baqa. Apa makna baqa? Huraian baqa apa? Tak ada akhir. Tak ada penghujung. Tak akan ada sudah. Tak. Dia mana tak. Tak. Kidam baqa. Mukhalafah lil hadis. Menyalahi baharu. Apa maksudnya? Tak serupa dengan baharu. Tak serupa dengan baharu. Tak serupa dengan baharu. Qiyam min nafsi, berdiri sendiri. Apa makna berdiri sendiri? Tak hajat pada tempat. Bahasa lain, tak hajat pada zat. Tak hajat pada yang menjadikan. Dua syarahan tu. La yaftakiru ila mahallin wa yaftakiru ila mukhassis. Yang tu sampai akhir kitab nanti mesti faham dua tu. Qiyam min nafsi. Allah Ta'ala berdiri sendiri apa maksudnya? Tak hajat pada zat yang lain. Pasal dia dah zat. Dan dia tak hajat pada yang menjadikan. Pasal dia yang menjadikan. Mana hajat dia pada yang menjadikan? Dua mana qiyam min nafsi. Tak berhajat pada yang, pada zat lain. Tak berhajat pada yang menjadikan. Wahdaniyah. Tak berbilang. Tak berbilang tahu mana? Tak berbilang bab zat. Tak berbilang bab sifat. Tak berbilang bab fa'al. Tak berbilang bab milik. Sekali lalu untuk faham prinsip salbiyah tu panggil salbun tu. Jadi 5 ni prinsip tanzih. Prinsip tanzih. Nak mahir nanti baru mula-mula, baru sekolah tadika, tiba-tiba nak pakar nanti dulu. Ada muskil tanya. Ada berserabut dalam kepala ke apa ke untuk macam faham, kalau faham je. Tak faham, ada muskil dia tanya. Tu lebih mengaji duduk depan. Kalau tak depan pun depan skrin. Jadilah tanya lah. Tak berfaham lah, muskil lah. Macam mana tak tu. Apa dia tak. Bukan elang okok tak nak tu. Okok bengkok siapa nak? Tu ada elang bengkok dulu kan. Satu Malaysia tu berapa juta tu buat berapa tanda tu. Tak nak. Kempen berhenti merokok. Berapa juta habis tu. Tiga-tiga tu. Apa? Gambar rokok bengkok. Tak nak. Rupanya duk elang rokok lagi bagi orang kenal. Budak-budak pun kenal rokok. Alamak. Cuba pakai serban. Macam mana? Saya suka berserban. Satu dunia. Satu Malaysia elang pakai serban. Ni duk elang rokok. Memang tak nak bagi orang rokok. Tapi tak nak bagi orang merokok rokok bengkok. Kalau nak merokok kena rokok loroi. Apa cerita ni? Tak je sebut tu sikit. Jadi asal prinsip nak mengenal Allah Ta'ala, sabit zat, dan zat dia kita tak akan boleh fikir, tak boleh dapat hakikat zat. Prinsip dia mesti 5 ni. Satu, kalau Wahabi duk faham Allah ada muka. Allah sabit zat. Tapi kalau sabit muka ni juzuk. Takkan muka. Subhanallah. Subhanallah. Allah bukan makhluk ada muka, ada tangan, ada mata, ada kaki. Subhanallah. Itu yang layak dengan dia. Layak ke? Tu boleh kenal tu. Seawal tu boleh kenal. Seawal tu boleh kenal lah Wahabi. Datuk Wahabi ni kita punya detektor tu kemas. Awal-awal dengarlah. Wahabi ni. Boleh kenal sangat. Yang peliknya Wahabi tak kenal dia Wahabi. Sampai dia menafikan Wahabi sebenarnya tak wujud. Tu masalah sikit. Pasal dia tak kenal, kita punya macam mana CP kita belajar. Pasal dia tenggelam dalam laut yang luas. Apa cerita ni? Asal saya nak syarah, al-ula nafsiyatun wal khamsatu ba'daha salbiyatun. Jadi kalau sebut sekali lalu, apa makna kidam? Tak ada awal. Nak faham salbiyah tu lah. Apa makna baqa? Sambung? Tak ada akhir. Mukhalafah lil hadis, menyalahi baharu. Apa maksudnya? Tak serupa dengan baharu. Syarahan nantilah. Ambil tak je dulu kan. Qaim bi nafsi. Apa maksud? Ni mesti ada dua. Tak berhajat pada zat. Tak berhajat pada yang menjadikan. Tak hajat pada zat. Tak hajat pada menjadikan. Kalau asal bahasa tu, tak berhajat pada tempat. Tak berhajat pada yang menjadikan. Yang tu pun dah tolak dah pahaman dua atas arah. Allah tak hajat pada tempat kata. Allah Ta'ala perlu tempat?
Dia yang buat tempat, bukan dia berhajat pada tempat yang buat kelakar. Tu akidah Wahabi, akidah kelakar. Akidah apa Mr. Bean tu kan? Akidah Mr. Bean. Kata Allah yang kata, "La astagfirullah." Bukan Allah memang sebut ayat Quran Ar-Rahman al-Arsy istawa, tapi bukan macam tu maksud. Takkan sehina macam tu maksud Al-Quran. Itu bukan istilahnya meletakkan Allah Ta'ala duduk di atas kedudukan Tuhan, tapi menjatuhkan martabat dia daripada martabat Tuhan. Sifat ketuhanan yang kata dia ilah, la ilaha illallah, Allah ilah. Adakah ilah ni ciri besar ilah ni duduk di atas arah? Apa kau faham? Kebesaran Allah Ta'ala, kemuliaan dia, nak kata dia jalla, dia akbariyah Allah Ta'ala, azamiyah, azamah Allah Ta'ala, bukan besar saiz. Tu kaedah dia apa? Ni salbiah ni, mesti mukhalafah li nabi. Akbar, Allah maha besar, bukan besar tu bentuk, bukan besar tu saiz. Subhanallah, subhanallah, yanzilu rabbuna, takkan turun tu berpindah. Itu makna baharu. Prinsip ulama dah ajar. CP ni bukan sebarang orang buat tau. Semua ulama-ulama pakar, ijma' ulama ni sepakat ni. Ni sifat-sifat yang dia jadi benda besar, CP besar untuk jadi protektor kita daripada ada pahaman-pahaman salah yang tak betul dalam bab akidah, yang dia jadi virus lagi besar daripada virus corona ni, lebih besar daripada kanser. Virus apa? Virus kufur, virus syirik. Virus tu supaya jangan masuk ni la ilaha illallah ni, betul-betul subhanallah SWT ni, 5 ni. Ini mukhalafah maksudnya tak serupa dengan baru. Wahdaniyah memang terjemah asal. Apa makna asal? Tak berbilang. Ambil tak tu je. Salbi apa makna? Tanggal, buang. Munasabah ni mana apa? Tak. Jadi kidam, janganlah kidam sedia. Mana tak ni? Sedia tak adalah bunyi tak. Sedia tu maksudnya apa? Tak ada awal. Baqa tu makna apa? Tak ada akhir. Itulah maksud. Satu tak faham ni sesat walaupun baca Al-Quran. Wal awwal wal akhir. Allah Ta'ala tak ada awal, Allah Ta'ala tak ada akhir. Ni ulama kita punya ayat. Main ada seorang Wahabi bengap ni, dia kata apa Asy'ariyah Maturidiyah ni, kata dia sebut Allah Ta'ala tak ada awal tak ada akhir. Allah yang kata dia ada awal, Allah yang kata dia ada akhir. Allah huwal awwal wal akhir. Punyalah bengap. Memanglah Allah Ta'ala sebut huwal awwal wal akhir, bukanlah bermakna dialah paling awal, dialah paling akhir. Awal dengan mana awal, yang dulu dia tak ada, dialah awal sekali ada. Bengap macam tu. Bengap namanya, nampak? Bingai namanya. Otak kepala lutut. Huwal awal wal akhir. Akhir, apa makna akhir? Dialah akhir sekali. Bengap namanya. Kafir kalau akidah macam tu. Pasal apa? Pasal dia faham awal, asal tak ada, lepas tu dia lah awal sekali ada. Itulah nama dia bengap. Apa makna awal? Apa makna awal? Awal maknanya kidam. Laisa qablahu syai'. Satu saya kata, kalau tak belajar ni CP ni, walaupun belajar asma' husna, wal awalu wal akhir, sedap baca asma' husna, hurai dah Allah dia lah awal sekali. Duk faham awal tu macam ni. Sebelum makhluk ni dengan Allah, dialah awal-awal ada. Dengan awal ada, dia faham awal tu maksudnya dialah asal tak ada, lepas tu dia awal-awal sekali ada. Kafir akidah ni. Kafir gila ni. Punca siapa? Ni CP ni tak dapat faham salbi ni. Pasal saya sebut tu ada nama ustaz tu, pasal dia sebut. Pasal saya dengar video tu, aku carilah ni tak jumpa. Pasal dia orang ni bila ada orang kutuk, dia akan buang video dia orang dalam YouTube tu. Kalau yang dia pantau lah. Kalau dia tak pantau, cari ada jumpa lagi. Mana video-video dia orang yang kontroversi tu, yang gila babi punya salah, dia akan buang. Ada juga yang tak buang. Dulu saya ada kutuk seorang doktor tu, PhD, punya bodoh tak erti bahasa Malaysia. Kata dia dikutuk sifat 20 ni lah. Dia Allah ada, lawannya tak ada. Allah ada, lawan tu tak ada. Kita punya bengap. SPM pun tak lulus apa. Yang ni makna opposite. Makna di sebalik Allah ada, tentulah mustahil tiada. Kalau kata
contoh lawan ni lelaki, tentulah bukan perempuan. Itulah maksud dia. Bukan Allah ada, lawannya tiada. Bukan Allah ada, lawan tak ada. Punyalah bengap. Macam ni jadi mufti. Mufti masih berdengar tu lah. Tak tahu video tu lah ni ada lagi tak ada. Video okay. Kalau ada memang bengap gila lah dia orang. Dia boleh simpan video-video macam tu. Kalau ikut begitu memalukan, membesarkan kemaluan dia. Sorry ayat tu. Membesarkan malu, bodoh, bengapnya dia. SPM pun tak lulus. Bencinya dia sangat dengan sifat 20 sampai macam tu punya kenyataan bengap keluar. Macam tak ada akal langsung. Bahasa Malaysia tak lulus, gila punya. Anak cucu dia ajak bahasa Malaysia aku mana tu punya bengap. Macam mana boleh dapat PhD? Saya muskil lah tu Kata doktor falsafah, bengap nak mampu bahasa Malaysia tak lulus. Tak boleh, saya tak boleh. Saya punya bahasa macam tu lah. Kalau dulu saya sebut nama selama lah. Ni saya sebut nama macam tu lah kan. Pasti berdengung macam tu kan. Nak tengok saya mengamuk balik, saya sebut nama tu. Tak ada arah dah, saya tepuk je. Saya tepuk nama tu memang saya gerap sangat tu. Kalau ikut saya dulu saya sebut tambah duduk pondok, tak ada live dulu saya sebut nama terang-terang. Anak murid saya kena ingat saya sama. Apa nak cerita ni? Salbi je. Dia boleh kata Allah dia lah awal dia. Allah yang kata Allah ada awal dan akhir. Ni duk kata Allah tak ada awal, Allah tak ada akhir. Kita bengap. Jadi faham awal akhir tu apa? Kita diajar awal akhir apa? Kidam. Kenapa tak kata awal? Allah wujud, Allah awal, Allah akhir. Pasal makna asal bahasa tu dia boleh bawa makna silap. Satu ulama tak ambil bahasa tu. Panjang tu. Kita pun kalau sebut awal macam mana? Yang itulah yang kalau kita tengok sejarah berlaku ulama-ulama kita ajar tauhid. Imam Abu Hanifah zaman dia yang Dahri tu duduk Kelai tu. Muskil yang dibawa oleh Dahri tu bertanya kepada ulama zaman dulu tu yang cerita Abu Hanifah lawan Dahri tu. Dia bagi soalan tu lah. Tuhan yang kamu kata dialah awal, dialah akhir. Siapa sebelum awal, siapa selepas akhir? Wahabi kena tanya soalan macam tu kot kan. Imam Abu Hanifah jawab senang je, tu satu hal. Tapi apa maksud dia? Apa makna awal? Kidam. Apa makna akhir? Baka. Siap. Itu 5 ni mesti selesai. Tak selesai 5 ni. Tapi disiplin dia ngaji lah lagi. Ini baru berapa minit. Saya dah cerita. Ambil prinsip salbi tu dulu. Apa dia? Salbi ni dengan mana? Tak menidakkan perkara yang tak sepatutnya pada Allah Ta'ala. Tu yang kidam tak ada awal, baqa tak ada akhir, mukhalafah lil hadis tak serupa dengan baharu, qiyam min nafsi tak hajat pada tempat dan tak hajat pada yang menjadikan. Wahdaniyah asa satu, apa nak satu? Tak berbilang. Atau disebut dah tak berbilang tu mana? Tak berbilang bab zat, tak akan berbilang dalam bab sifat, tak akan berbilang dalam afal, tak akan berbilang dalam bab milik. Itu tambahan yang saya ngaji ada guru tu sebut itu. Macam mana nak faham tu? Nanti ya. Baru sangat. Apa kuliah kita? Nanti lah dulu. Bagi awal-awal lagi muntah hijau lah. Nanti dulu. Ni disiplin dia. Ambil dulu. Baru belajar silat, baru belajar tarik nafas je. Belajarlah macam mana nak bagi mati orang. Aku tampar lagi. Baru belajar tarik nafas, baru belajar senam, baru pusing senam, lompat angkat kaki. Baru belajar tarik nafas. Tak belajar silat pun, belajarlah buah mati macam mana. Ikut tampar ni. Nanti lah dulu. Stamina pun tak ada lagi. Nafas pun angkat kaki, senaman angkat kaki, angkat tarik nafas, angkat kaki. Itu pun tak boleh buat. Jaga nafas. Yang tu pun tak boleh buat. Itu belajar silat. Ni zikir pun nafas. Tak zikir nafas. Benda ngaji lain lah tu. Nafas pun tak perhati pun macam mana boleh. Yang tu sebab untuk jadi apa nak sebut, alat untuk memudahkan kita zikir. Tak pegang tasbih tak apa. Tak ada angka. Yang tu tak ada angka. Macam tu lah, tak ada angka zikir. Uzkurullah zikran katsira. Silat pun kena belajar nafas tau. Yang tak tahu. Nak tumbuk je. Nafas saja lah. Pukul je jaga nafas lah.
Silat saya belajar naga nafas dulu. Belajar pun tarik nafas, angkat kaki, tarik nafas, angkat kaki, tahan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lepas, tukar kaki kanan, angkat kaki, tarik nafas, tahan, 1, 2, oh cerita apa ni? Kita tarik nafas. Macam mana boleh cerita tu? Tarik nafas. Kenapa nak cerita nafas? Latihan apa? Silat. Siapa cerita silat? Baru belajar tarik nafas, nak belajar nak bertumbuk lah, nak bagi bunuh orang. Baru duk belajar salbiah dan nak cerita syarah wahdaniyah nanti ya. Tu cerita tu. Patah balik. Jadi kita belajar ini apa? Nafsiyah, salbiah. Nafsiyah, salbiah. Nafsiyah, salbiah. Nafsiyah, salbiah. Siap. Jadi pelajaran kita tu itu yang pelajaran. Itu yang panggil ni, itu yang pelajaran. Nafsiyah, salbiah. Apa nafsiyah? Kau ingat balik, please memorize your knowledge. Tak ada. Tu yang muzakarah, tak lagi sembang-sembang sambil bancuh simen dengan apa lagi. Sambil pasang, kau faham tak? Wujud nafsiyah apa dia? Ain zat, nafsu zat. Lagi apa? Ain zat, nafsu zat. Zatu syai, ainu syai. Benda tak faham lah. Saya dia sembang sambil kata-kata benda tu. Dia orang tak faham, tanya lain. Kami dah buat praktik apa kan. Bantu simen ke tukang mesin kayu. Tu ada orang nak pergi mesin kayu ni. Tu alamat nak suruh berhenti. Sambil sembang, sambil masak ke, sambil potong bawang. Boleh. Ajar sembang tu sembang ilmu. Muzakarah ilmu. Mula tu ilmu tujuan nak buat apa? Nak bagi dapat tauhid Allah Taala. Mudah kita. Ya Allah, sebab kita punya belajaran nafsiyah, salbiah. Betul je. Bagi Adam. Jangan pula salbiah ni saya rasa nama seorang perempuan. Ada makcik kat rumah saya nama dia makcik Salbiah nama dia. Bertampah lagi. Itu saya buat lawak je lah ujung-ujung tu. Ada soal. Di atas nama dia sifat Adamiah. Dia nama Adamiah tu pasal tu lah. Pasal kidam. Tak ada awal nak cari macam mana. Dia bukan benda, dia bukan ada zat syai. Dia bukan ada ain syai, bukan. Dia sifat tak ada. Kalau saya buat misal selalu salbiah ni dia ibarat macam kita sebut botak. Apa makna botak? Tak ada rambut. Tak ada rambut macam mana tak ada rambut? Tak ada rambut lah. Ni rambut. Botak tak ada rambut. Tak ada rambut apa? Tak ada rambut lah. Alah, tak ada. Dia bukan sifat ada. Bujang. Bujang, mana bujang? Nak tengok bujang macam mana? Bujang tak ada bini. Bujang tak ada bini. Macam mana nak tengok tak ada bini? Tak ada bini lah. Bukan, mana boleh tengok tak ada bini tu? Bini boleh tengok, tak ada bini. Tak ada bini lah. Itulah salbiah. Kalau orang tangan kudung mana kudung? Tak ada tangan. Bukan tengok tak ada tangan tu, tengok tak ada tangan tu lah. Bukan tengok kudung tu. Nama kudung ni tak ada tangan. Bukan tengok tak ada. Tengok tak ada tangan. Tak ada tangan bukan ada. Tak ada tangan tu tak ada. Benda tak ada tangan. Tu kudung tangan, kudung kaki. Tak ada kaki. Bukan nampak tak ada kaki tu, nampak tak ada kaki lah. Boleh faham saya sebut apa? Dia rongak tak ada gigi. Rongak bukan benda ada, rongak bukan benda ada. Benda tak ada tu lah rongak. Rongak pun tak faham. Okay. Lebih kurang bahasa. Ni bahasa Melayu. Bahasa Melayu tu dipanggil salbiah. Okay, lalu itu jadi salbiah ni dia bukan sifat ada, dia sifat adamiyah. Tu nama lain dia. Salbi nama lain dia, sifat salbiah nama lain dia
Sifat adamiyah, sifat benda tak, sifat yang tak ada. Tak ada tu maksudnya dia bukan ada zat dia, bukan ada ain dia, bukan ada syai' dia. Dia tak ada nafs dia, tak ada. Sedia bukan ada benda, sedia bukan benda kan. Kekal bukan benda, bukan benda, bukan syai'. Yang tu atas nama dia sifat adamiyah. Atas bahasa kita salbiyah. Salbiyah dari sudut dia menafikan. Nama adamiyah pasal realiti dia bukan ada zat syai', bukan ada ain syai'. Berbeza dengan wujud. Ada apa? Ada zat sesuatu, ada ain sesuatu, ada nafs sesuatu. Kidam bukan. Kidam ni ada kidam sesuatu kan. Kidam ni tak ada awal. Dia sifat salbi. Tanggal. Diri dia tu dia adamiyah. Okay. Lain. Wujud ni dipanggil sifat atau ghalabah. Ya, betul. Wujud dipanggil sifat atas nama ghalabah, taglib. Memang dia bukan sifat. Ya, dia bukan sifat. Dia kalau atas nama wajah sifat pun ada syarahan dia. Nama sifat siapa? Nisbahkan wujud ke Allah. Padang pada sudut tu sifat. Tapi sebenarnya wujud apa? Wujud tu syai'. Dia bukan sifat, dia zat. Dilalah dia menunjukkan dilalah zat. Berbanding dengan semua yang lain daripada wujud ni, dilalah dia adalah dilalah wasfi. Tapi dilalah wujud adalah dilalah zati. Itu istilah sikit. Ya. Disebab ghalabah tu bahasa tu boleh pakai. Budak pondok, Tok Wan, Tok Nek pun ada, umur 80 pun ada. Siapa tu? Budak pondok. Bukan tok pondok lah. Dah tok pondok, itu sebut dengan hakiki. Tok pondok. Tapi bila dah nama pondok, ada tok seorang, dua, bukan 30-40 orang. Yang ramai 200-300 ni budak-budak kan. Siapa tu? Budak pondok. Yang tok pun jadi budak pondok. Siapa jadi budak? Ghalabah nama dia. Babul Ghalabah. Ghalabah ni memang uslub besar dalam bahasa Arab, tauhid, istilah banyak. Kita bagi Assalamualaikum kan. Assalamualaikum. Kalau perempuan ni, walaupun perempuan, Assalamualaikum ke Assalamualaikunna salam. Kum. Kenapa tak kunna sedangkan perempuan? Kalau ada seorang lelaki, perempuan ramai. Assalamualaikum ke Assalamualaikunna. Assalamualaikum. Maksud apa? Menangkan ghalabah. Ghalabah muzakkar alal muannas. Tu kita jumpa di pelajaran ke depan tu, pelajaran nahwu. Itu kalimah disebut kalimah lah muzakkar kan? Ya, kalimah muzakkar, bukan nafs, zat, musamma tu muzakkar. Ya. Itu uslub lughah yang la budda minhu. Bukan nak menunjukkan hakikat nafs tu muzakkar. Subhanallah. Kalau kata Allah muzakkar ni tidak baqa. Hawadis ada muzakkar muannas, itu lughah muzakkar muannas. Jangan duk faham muzakkar muannas tu mesti muzakkar tu ialah man lahu zakarun, muannas tu man lahu farjun. Itu takrif lughah. Tapi bila bicara bab ketuhanan, subhanallah tu salbi. Siapa? Mukhalafah lil hawadis. Kalau tidak duk pening tu dengan bahasa lain. Macam malaikat ni tak laki tak perempuan. Sebab kita tazmiyah Allah tu kan. Nisbah malaikat tak laki tak perempuan nak menunjukkan ada makhluk yang memang tak laki tak perempuan satu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina. Cuma dengan Allah Ta'ala macam tu kan? Tak. Malaikat memang tak laki tak perempuan, tapi atas nama dia makhluk. Dia tetap ciri dia ciri makhluk. Allah memang tak ada kena-mengena bab laki perempuan pun. Pasal laki perempuan pun adalah ciptaan Allah Ta'ala. Laki perempuan ni adalah satu hal yang ada pada makhluk Allah Ta'ala. Allah dia khalik makhluk. Subhanallah. Nanti ya, subhanallah. Tak nisbah laki perempuan dia. Tak ada kena-mengenakan dia laki perempuan. Subhanallah. Dia ilah. Bila dia ilah, dia apa? Dia mesti al-mustaghni an kulli ma siwahu. La ilaha illallah. Sekali lalu macam itulah. Jadi nisbah tak laki dan perempuan bukanlah maksudnya malaikat itu muzakkar dah.
Apa saya nak sebut? Bukanlah tak laki tak perempuan, maksudnya malaikat ni pondan, malaikat ni sajat, kan? Nak menunjukkan kata memang ada makhluk yang walaupun dia bernyawa tak disebahkan jantina pada dia. Ada makhluk yang disebahkan jantina, ada makhluk tak disebahkan jantina pada dia. Tetap ada jantina ke tak ada jantina, nama dia makhluk Allah. Mukhalafatuhu lil hawadis. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nur hidayatika kama nawwartal arda min nur syamsika abada birahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli afdala salatin ala asadi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون.